wasallam, Inna Allah khalaqa rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah falau ya'lamul kafir bikulli alladhi inna Allah minar rahmah lam yay'as minal jannah walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi inna Allah minal adab lam ya'man minan nar. Rawahul Bukhari. Tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada dalam bulan yang sangat mulia. Tuan-tuan, gunakan kesempatan yang ada ini dalam bulan Ramadan, khususnya sekarang ini kita berdoa banyak-banyak tuan-tuan supaya Allah tolong berikan pertolongan kepada umat Islam di Palestin, khasnya tuan-tuan yang sekarang ini sedang dibom oleh rejim Zionis laknatullah alaihim ajma'in, yang mana mereka sengaja mengambil kesempatan untuk menyerang umat Islam di Palestin sehingga mengorbankan ratusan umat Islam di Palestin. Jadi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita berdoa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah tunjukkan kuasa dan hancurkan rejim Zionis yang sudah lama meredai umat Islam. Yang keduanya tuan-tuan, malam ini saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 30 minit ini tuan-tuan, dalam bab rahmat Allah. Sebagaimana kita maklum, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Inna Allah khalaqa rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah, ketika Allah mencipta rahmat, pada hari dia mencipta rahmat, dia cipta 100 rahmat. Adakah 100 rahmat sahaja yang Allah cipta? Allah yang Maha Tahu. Cuma angka 100 itu tuan-tuan untuk memudahkan kita bayangkan, memudahkan kita faham saja. Kata Nabi, ketika Allah cipta rahmat, dia cipta 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dalam 100 itu Allah tahan, di sisinya 99. Dia tak bagi lagi. 99 dia tahan. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan dia bagi kepada seluruh makhluknya satu rahmat saja. Kongsi satu rahmat itu. Seluruh makhluknya, malaikat ramai mana kita tak tahu. Hari-hari malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur 70 ribu. Tak berhenti sampai sekarang, sampai kiamat. Sejak bila? Wallahualam. Tapi sampai kiamat 70 ribu masuk. Kongsi satu rahmat yang Allah. Jin ramai mana? Ramai, lebih ramai daripada manusia. Syaitan ramai. Manusia kita katalah 7 bilion. Binatang-binatang kecil dan besar, semua yang ada ini dia berfungsi satu rahmat. Itu pun tak habis. Contoh pergi ngayak mas. Pernah ngayak mas? Saya pernah ngayak mas dengan dulu. Contoh pergi ngayak mas, ambil tanah satu genggam, bubuh dalam kuali air. Tanah dua tinggal mas. Ambil balik tanah tu, air lagi. 4-5 kali air tuan-tuan, mas tak habis. Kayanya Allah SWT. Maknanya satu rahmat kongsi semua. Tinggal lagi 99 dia tak bagi lagi. Bila dia tak bagi? Bila kita masuk dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan boleh bayang betapa banyaknya rahmat yang Allah sediakan yang dia nak bagi hari akhirat esok, yang di syurga Allah SWT. Jadi apalah sangat atas dunia ni tuan-tuan, kita bekerja dan dunia sehingga tidak mengira halal haram. Yang kita nak ialah kehidupan sebenar hari akhirat nanti yang Allah akan bagi sepenuhnya kepada kita bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, puasa
latihan untuk kita menuju jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah sebut lebih kurang 124 kali rahmat dengan makna yang berbagai-bagai. Kadang-kadang rahmat dengan makna kasih belas, kadang-kadang rahmat dengan makna memberkati, kadang-kadang rahmat dengan makna anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah di mana tuan-tuan? Kerana rahmat Allah yang banyak inilah kita belum diazab oleh Allah di atas dosa yang kita lakukan. Tak ada dosa yang kita buat tuan-tuan. Kadang-kadang dia aib tapi Allah tutup, orang tak tahu, Allah tahu. Dia rahsiakan aib yang Allah rahsiakan, jangan dedahkan tuan-tuan, bertaubat pada Allah. Tapi Allah turunkan balas selalu ke tidak? Tidak. Allah bagi masa untuk kita bertaubat. Ini yang disebut oleh Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului murka. Kalau murka Allah mendahului rahmat Allah. Allah tuan-tuan, barangkali tak lama hidup kita, barangkali tak lama kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kadang-kadang kita tak sedar. Tuan-tuan tidur di rumah, lipat tak sengat, semut tak masuk dalam telinga, bangun-bangun segar. Rahmat Allah. Siapa yang jaga? Kita tak boleh nak buat jaga, suruh kamu jaga aku supaya semut jangan masuk, tak boleh. Siapa yang jaga? Allah. Tikus duduk berlari tu kan? Allah, tikus duduk berlari, dia boleh kencing sangat, kencing tikus aja. Tapi tak kena dalam rumah. Siapa yang jaga? Allah. Ini yang dikatakan rahmat Allah begitu luas. Seorang ulama sufi yang bernama Zunnun, saya laju-laju untuk kesempatan ini. Kalau terlajak, tak apa-apa. Pasal kita nak 10, nak api ya. Zunnun tuan-tuan, ulama sufi. Satu hari dia pergi di tebing sungai ini. Dia sampai situ, dia tengok seekor kalajengking besar. Ini kisah yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir. Seekor kalajengking besar. Kalajengking kalau kena sengat tuan-tuan, baik, mau pingsan. Dia ikut kalajengking itu pergi merayap. Rupanya dia pergi kepada seekor katak. Dia ingat kalajengking ini nak sengat katak pun dah. Dia naik atas katak. Katak berenang menyeberangi sungai ini. Kata Imam Fakhrul Razi. Dia turun naik perahu sampai seberang sana. Kalajengking turun, pergi ke sebatang pokok, ada budak muda sedang tidur kamu. Budak muda itu sedang tidur. Dia ingat Zunnun ni ingat kalajengking. Dia nak sengat budak muda ni, tidak. Rupanya seekor ular berbisa nak patuk budak ni. Kalajengking ni datang gomor dengan ular. Kalajengking berlawan dengan ular. Dalam kitab itu sebut kalajengking itu menang, dia sengat ular tu mati, kalajengking pun pergi. Siapa yang selamat? Budak tadi selamat. Ini rahmat Allah. Tak ada siapa tahu. Kita naik kereta, kita pergi kerja, semua di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Adham, seorang raja, dia rasa jawatan raja tak selamat dia di akhir. Dia lepas jawatan, jadi ahli sufi. Satu hari dijemput kenduri. Dia pergi, tuan-tuan, orang dulu makan roti. Waktu dia nak makan roti, seekor gagak sampau roti. Dia turun gagak, gagak dia pergi ke lereng bukit. Dia turun tengok gagak ni lepaskan roti itu kepada seorang hamba Allah yang kena ikan, yang disambut oleh perompak. Rupanya Allah putuskan seekor gagak untuk selamatkan seorang hamba Allah yang diikat oleh perompak. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sangka rahmat Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'.
Sesungguhnya rahmat aku sangat luas, meliputi seluruhnya. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata, ketika Allah mencipta rahmat, dia cipta 100, dia tahan 99, dia bagi 1 dikongsi oleh semua makhluk. Tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan 99 lagi betapa besarnya rahmat Allah yang terkandung di bawahnya nikmat Allah yang Allah akan bagi di syurga nanti. Tuan-tuan, sekejap atas dunia 60 tahun, 70 tahun taat kepada Allah, bersungguh tuan-tuan, jauhkan diri daripada neraka. 60 tahun, 70 tahun, pastikan husnul khatimah, insya-Allah kita dimasukkan dalam syurga. Saya bila tengok video klip Datuk almarhumah Datuk Sharifah Aini, tuan-tuan, sedikit pun ada dia kata minta tolonglah RTM ke TV3 jangan tayanglah cerita-cerita dia yang lama. Malu dia tengok. Waktu tu dia hidup lagi, malu dia kata dia tengok. Sekarang dia dah pakai tudung. Mungkin dorongan kuat daripada anak dia, mungkinlah, tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi ada yang tak sempat untuk buat begitu. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Baik. Lalu Nabi kata, falau ya'lamul kafir bikulli alladhi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Kalaulah orang kafir itu tahu betapa banyaknya rahmat Allah, nescaya dia tidak akan putus asa mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga mesti Islam. Kalaulah orang kafir tahu bahawa dia tak akan putus asa untuk mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana ruang taubat terbuka luas, Allah buka seluas-luasnya. Hatta orang kafir sendiri, apatah lagi orang mukmin yang melakukan maksiat. Wahsy dia pernah bunuh pok saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud. Hindun upah dia, kamu Wahsy, kamu nak bebas, kamu bunuh Hamzah, aku bebaskan kamu. Hamba. Dalam perang Uhud dia tak cari orang lain, dia cari pok saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dapat keluar, dia tompak, dia panah. Hamzah bin Abdul Muttalib mati. Dia bagi tahu Hindun, dia kata mati dah. Hindun dia marah sangat, dia pergi belah dada Hamzah bin Abdul Muttalib, dia pergi gigit hati dan jantung. Nak makan tak boleh, mentah. Macam tu. Tapi Wahsy ni tuan-tuan, akhirnya masuk Islam. Dalam pembukaan Mekah dia masuk Islam. Nabi nak jumpa dia, Nabi tanya dia balik, dia kata, wahai Wahsy, cuba kamu cerita macam mana kamu bunuh pok saudara. Dia cerita daripada awal sampai Z. Bila Nabi dengar tuan-tuan, Nabi masih ada terkesan, marah masih ada tuan-tuan, sedih masih ada. Nabi kata, kamu Wahsy, kamu tinggalkan majlis ini. Jangan datanglah, aku tak sanggup tengok muka kamu. Dia teringat kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi rahmat Allah membuat Wahsy sekejap itu Allah ampunkan dosa. Zaman Bani Israel, seorang hamba Allah dia bunuh 99 orang. Baik, itu bunuh seorang budak lagi tu. 99 orang kira ni dia bunuh. Siapa sangka hati dia Allah buka dengan rahmat Allah. Tiba-tiba dia nak bertaubat pada Allah, dia jumpa dengan seorang rahib. Tanya rahib ni, ada chance tak aku ni peluang untuk bertaubat? Allah terima taubat. Kata rahib ni mudah bunuh 99 orang, tak ada canda. Allah tak terima dah taubat kamu. Dia panah hati, dia bunuh pula rahib tu soal. Jadi 100 tu kan. Jangan main-main dengan kedai tu. Dia bunuh rahib tu jadi lengkap 100. Tapi dia nak bertaubat. Ni yang kata wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini butuh kasih bunuh diri Islam. Budak-budak muda yang insya-Allah. Butuh cinta je. Bunuh diri Islam. Tayang kita orang bujang dah. Cinta dengan hakikah dah. Tuan-tuan, hakikah keluar tak berani. Tak ada Allah. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah luas.
min rauhillah. Allah sebut, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi hidup ada peluang, walaupun kita sudah tua contohnya. Jadi dia tak putus asa, tuan-tuan. Dia pergi jumpa dengan seorang alim. Dia kata, tuan, saya dah 29 orang, termasuk pendeta yang baru saya bunuh. Tapi saya menyesal, saya nak bertaubat pada Allah. Ada tak peluang saya nak bertaubat? Kata alim ni, dia kata, apa sebab Allah tak nak terima taubat kamu? Kalau betul kamu nak bertaubat kepada Allah, bila-bila masa Allah terima taubat. Dia dengar begitu, tuan-tuan, dia pun bertaubat pada Allah. Orang alim pesan pada dia, yang pertama aku nak pesan pada kamu, jangan balik semula ke kampung kamu. Kalau kamu nak taubat, yang pertama jangan balik semula. Kamu kena pergi kampung lain, takut punah semula. Yang kedua, kamu kena menyesal. Yang ketiga, kamu kena kawan dengan yang baik-baik. Dia terima pandangan alim. Lalu dia pergi ke kampung yang dicadangkan itu untuk bertaubat. Dalam perjalanan nak pergi, dia mati. Tonton bayang, dalam perjalanan nak pergi, dia mati. Takkan beramal apa lagi. Mereka datang, satu nak bawa dia ke neraka, satu lagi nak bawa dia ke syurga. Tapi sekali kena hukum. Mana jauh? Antara tempat kampung dia atau tempat kampung dia nak bertaubat. Ukur-ukur, tuan-tuan, kampung tempat dia nak bertaubat lebih hampir. Allah masukkan di dalam syurga. Kalau kira amalan, tuan-tuan, tak ada lagi. Baru tawbatan nasuha. Ini yang dikatakan, tuan-tuan, masuk syurga bukan dengan amalan semata-mata. Amalan wajib, jangan tinggal. Yang wajib, wajib buat. Yang sunat, tambah-tambahkan. Tetapi masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, kalaulah orang kafir, dia tahulah banyaknya rahmat Allah, dia takkan putus asa. Ramai yang nak masuk Islam, tuan-tuan, yang terbaru ni pelakon cerita. Siapa dia? Valencia yang orang panggil yang boleh bakar, tuan-tuan. Lama nak dia nak masuk Islam, tapi dia tunggu 3 Ramadan sebab hari lahir dia nak masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, dia nak pakai jubah, pakai jubah, tudung labu. Hak Melayu, hak Islam dah tak nak pakai. Dia nak kafir, pakai jubah, pakai tudung. Dia pergi adu gerak berita harian hari itu. Yang buat juara lagu, penyanyi terbaik, pelakon terbaik, dia pergi pakai jubah, pakai tudung labu. Pergi dengan seorang wanita Melayu Islam. Wanita Melayu ni pakai skirt, dia pakai jubah, pakai tudung. Budak-budak lagi nakal, ambil gambar, masuk Facebook, siapa yang lebih Islam? Alhamdulillah dia masuk Islam. Cuma penerus saja kena ambil tanggungjawab. Sebelum dia masuk Islam, cuba kenyataan. Dia kata sejak pakai jubah, pakai tudung yang ramai, ustaz-ustaz sekalipun dia. Ustaz nanti ada dulu. Ustaz sembilan. Jadi tuan-tuan, semoga Allah kekalkan dalam Islam. Jadi rahmat Allah terlalu banyak. Kalau orang kafir tahu, dia takkan putus asa untuk masuk Islam. Walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi inda Allahi minal adab lam ya'man minan nar. Kalaulah orang mukmin tahu banyaknya azab Allah dalam neraka, azab Allah di padang mahsyar, azab Allah di dalam alam barzakh, tuan-tuan. Kalaulah orang mukmin tahu dengan sebenar-benarnya, sebagaimana takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'man minan nar, nescaya mereka takkan rasa aman daripada neraka. Kita takkan rasa aman, kita takkan rasa cukup dengan amalan. Allah, takkan rasa cukup di bulan Ramadan, Allah perbanyakkan amal. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, ini imam-imam yang terdahulu bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, Ibnu Rajab Al-Hanbali, dia sebut dalam kitabnya, dia kata Imam Syafi'i dia khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Boleh tidak? Sekali.
60 kali. 60 kali ini makna sehari 2 kali khatam. Baik, kita jenuh nak khatam itu sehari 1 juzuk pun klik-klik baca 1 juzuk, tapi tak apalah, jangan tak baca langsung. 60 kali. Begitu juga Imam Abi Hanifah, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain, kan 2 malam 3 malam khatam. 2 malam 3 malam khatam. Sufyan Ats-Tsauri dia tinggal kerja ni bulan Ramadan dia baca Quran. Jadi bulan Ramadan dia kaitkan dalam hadis, dikaitkan dengan Quran, syahrul Quran, yang kedua dikaitkan dengan syahrul sadaqah, bulan bersedekah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan bulan Ramadan. Sebab Nabi paling, saya dah sebut dulu sebelum Ramadan tuan-tuan, setiap amal soleh yang wajib digandakan kepada 70, yang sunat diberi pahala wajib. Mana nak dapat luar Ramadan? Ini tinggal 15-16 hari lagi. 15-16 hari ini dia kena ada pencutan terakhir. Pencutan terakhir. Jangan jadi macam Brazil. Tak boleh nak pencut dah. Tak boleh lah. Dulu sokong tak berani. Dan tak boleh sokong. Apa barang. Malam di awal tak ada baca Quran kita ni. Malam di Argentina lawan Jerman kita ada dulu. Tapi tak kira tak apa, baca Quran sementara nak dulu. Baik, dah datang. Jadi tuan-tuan, ini yang Nabi kata kalau Quran, bacalah Quran, dia akan bersyafaat pada akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, rahmat yang paling besar yang Allah bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Quran itu. Rahmat yang paling besar Allah bagi kepada umat Muhammad ialah Quran. Quran itu tuan baca dia pun dah dapat pahala. Dalam Quran ada 300,000 lebih huruf, kali dengan 10 berapa pencin buku yang kita simpan, yang kita nak hadirkan depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan sinonim dengan sedekah tuan. Saya faham tuan memang sedekah tiap-tiap malam. Kita nak jadi orang yang paling dikasihi oleh Allah? Jawabnya ya. Semua kita nak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling beri manfaat kepada manusia. Datang orang Palestin minta derma tuan untuk rakyat Palestin, kita bagi manfaat kepada mereka. Datang guru tahfiz minta tuan-tuan, kita bagi manfaat kepada mereka. Yang kita sedekah itulah untuk kita, bukan untuk orang lain, yang kita nak ambil sahamnya, nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati insya-Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali tuan-tuan, nak umum terus kita dipaham insya-Allah kita akan buat komplek Al-Makmur. Tuan-tuan insya-Allah sekarang sudah mula beroperasi sebagai pusat dakwah dan tarbiyah terbesar dalam negeri Pahang. Jadi tuan-tuan yang nak bersedekah jariah, pahala yang berpanjangan berjalan insya-Allah. Yang ini kompleks kita buat tuan-tuan confirm untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Untuk kebaikan Islam, meninggikan syiar Islam. Dalam kos yang kita anggarkan untuk fasa pertama ni lebih kurang dalam 2 juta lebih. Malam ni dapat 1 juta, okeylah. Jadi tuan-tuan boleh derma di belakang sana, insya-Allah kain apa ni sejadah pun ada mentang sana bagi yang ada peluang lah. Yang ada 10,000 bagi 20,000. Insya-Allah naiklah kita punya komplek Al-Makmur insya-Allah. Jadi sekadar dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kekuatan untuk kita untuk meneruskan puasa dan ibadah bulan Ramadan ini dengan lebih baik dan bersungguh insya-Allah. Sekian aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.